Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan hasil kajian kami dalam persidangan pada kali ini, iaitu International Conference on Social Sciences, Business, Education and Engineering 2022. Tajuk kajian yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah persepsi risiko dan tingkah laku pengguna terhadap pembelian secara dalam talian di Lembah Kelang. Selain daripada saya sendiri iaitu Hafiz Indonesia, kajian ini juga dijalankan oleh Husnawati Husaini dan juga Rubaya Yaakob daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai latar belakang kajian, seperti mana yang kita saya maklum bahawa pembelian secara dalam talian ini merupakan satu aktiviti untuk beli produk dan perkhidmatan melalui internet. Dan ia memudahkan aktiviti harian disebabkan oleh kewujudan pelbagai platform e-dagang dan juga e-dompet yang memudahkan lagi urusan pembelian secara dalam talian. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh SKMM pada tahun 2020, 64% daripada pengguna internet di Malaysia ni merupakan mereka yang terlibat secara langsung dalam pembelian secara dalam talian. Iaitu naik berbanding 53% pada tahun 2018. Dan menurut Cheng et al. 2021, pengguna di bandar lebih cenderung untuk menggunakan ataupun untuk membeli belah dalam talian disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu kemudahan yang lebih baik dan juga permintaan yang lebih tinggi. Ini menyebabkan pengguna di bandar ini lebih cenderung untuk membuat pembelian dalam talian berbanding dengan pengguna di luar bandar. Menurut Ayub et al. 2021 dan juga Horrigan 2008 dan Mata 2015, membeli belah secara dalam talian ini sangat terdedah kepada risiko dan ketidakpastian. Pandangan ini adalah sejajar ataupun selari dengan Pence et al. 2020 dan Mitchell 1999, di mana pembelian secara dalam talian ini mewujudkan pelbagai persepsi risiko yang seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku pengguna. Ini akan mendorong pengguna untuk mengelak daripada membuat kesilapan berbanding dengan meneruskan pembelian secara dalam talian. Dan menurut Zhang et al. 2012, risiko yang berkaitan dengan aktiviti pembelian secara dalam talian ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ataupun dipengaruhi juga oleh kesan daripada benda yang mungkin dihadapi oleh pengguna dalam dimensi produk, prestasi kewangan, sosial, psikologi, fizikal dan juga kemudahan. Kajian-kajian lepas telah mengetengahkan beberapa jenis ataupun dimensi persepsi risiko terhadap pembelian secara dalam talian seperti kewangan, produk, penghantaran, kecekapan masa dan juga risiko farmasi. Dan antara kajian yang telah dijalankan untuk melihat persepsi risiko ini adalah Masud 2013 dan juga Panwar 2018. Dan kajian yang berkaitan dengan persepsi risiko terhadap aktiviti pembelian secara dalam talian di negara-negara membangun, terutamanya terutama negara membangun termasuklah Malaysia, masih kurang dijalankan dan juga memerlukan kajian yang lebih lanjut berbanding dengan negara-negara maju. Ini adalah pendapat ataupun pandangan yang telah ditarakan oleh Farah et al. 2018. Selain itu, situasi semasa iaitu pandemik COVID-19 walaupun telah meningkatkan aktiviti pembelian secara dalam talian, tapi dia sebenarnya mungkin telah menyebabkan perubahan dalam persepsi terhadap sesuatu risiko. Ini seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku pengguna apabila membuat pembelian secara dalam talian. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara persepsi risiko dan tingkah laku pengguna terhadap pembelian secara dalam talian di kawasan Lembah Kelang. Dan antara sumbangan kajian hasil daripada penyelidikan yang kami akan jalankan ini adalah dia boleh memperkayakan kajian dalam tingkah laku manusia dengan mempertimbangkan pengaruh persepsi terhadap risiko berkaitan dengan pembelian dalam talian di negara-negara sedang membangun seperti Malaysia. Selain itu, dia juga akan memberi input kepada syarikat-syarikat e-dagang dalam pengenapastian risiko berkaitan dan seterusnya memformulasikan strategi berkesan untuk mengurangkan impak dan kekerapan sesuatu risiko. Ini merupakan antara kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan persepsi risiko dan juga pembelian secara dalam talian. Contohnya macam Al-Sarani 2020
mengatakan bahawa pengguna berkemungkinan untuk mempunyai persepsi iaitu tidak yakin dengan keputusan pembelian disebabkan oleh risiko yang mungkin wujud, contohnya macam kerugian. Sama juga dengan Han and Kim 2017 dan Asrani 2020 bahawa persepsi risiko ini mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkah laku pengguna terhadap pembelian secara dalam talian. So semakin tinggi persepsi sesuatu risiko terhadap pembelian secara dalam talian ini, maka tingkah laku pengguna juga pasti akan berubah, iaitu mungkin akan mengurangkan pembelian secara dalam talian. Ini sejajar dengan pandangan yang dibuat oleh Arif et al. 2014. Dan kami juga telah mengkaji ataupun membuat analisis berkaitan dengan kajian-kajian lepas yang berkaitan secara langsung dengan risiko kewangan, risiko produk, risiko penghantaran dan juga risiko masa. Dan risiko kewangannya menurut Arshad et al. 2015, kebimbangan mengenai penipuan dalam talian, kecurian identiti, penipuan kredit dan kebocoran maklumat. Ini yang ditafsirkan oleh Aisyah Arshad et al. 2015 sebagai risiko kewangan. Dan menurut Masud 2013, di mana beliau telah mengkaji seramai 395 pengguna di Jordan dan berpendapat bahawa risiko kewangan mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkah laku pembelian dalam talian. Bagi risiko produk, ini merujuk kepada kebimbangan. Produk ini tidak sama dengan apa yang diterima. Maksudnya, apa yang ada dalam spesifikasi ataupun dalam website ataupun dalam katalog tidak sama dengan barang yang diterima. Ini menurut Arif et al. 2014. Dan Tam et al. 2019 mendapati bahawa risiko produk, risiko keselesaan dan risiko polisi pemulangan mempunyai kesan yang positif ke atas tingkah laku pengguna dalam talian Indonesia. Walau bagaimanapun, Masud 2013 menemui hubungan yang sebaliknya, iaitu hubungan yang negatif. Bagi risiko masa, dia merujuk kepada kebimbangan masa akan terbuang sekiranya produk yang dibeli dalam talian perlu diperbaiki atau perlu dipulangkan kembali kepada penjual bagi menggantikan produk-produk yang lain. Ini menurut Ko et al. 2004. Okey, dan kajian yang dibuat oleh Arifin et al. 2018 menunjukkan bahawa risiko masa mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkah laku pengguna. Maksudnya semakin tinggi risiko masa, semakin rendah pembelian pengguna dalam talian. Okay. Bagi risiko penghantaran, dia merujuk kepada kebimbangan penghantaran tidak menepati jangka masa, penghantaran yang telah dijadualkan ataupun berkemungkinan produk yang hantar itu rosak dan hilang dalam proses penghantaran. Ini menurut Amirta et al. 2021. Dan kajian empirikal yang telah dijalankan oleh Tam et al. 2019 dan Masud 2013 menunjukkan bahawa risiko penghantaran mempunyai hubungan yang negatif dengan pembelian secara dalam talian. Okey, walau bagaimanapun, Hong et al. 2016 dan juga Gonsola dan Akanji 2018 menunjukkan bahawa risiko penghantaran mempunyai hubungan yang positif terhadap tingkah laku pembelian dalam talian. Dalam bahagian metodologi ataupun kaedah yang kami gunakan dalam menjalankan kajian ini, kami menggunakan persimpalan rawak mudah, di mana Lembah Kelang dipilih sebagai kawasan kajian ataupun sampel kajian disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan juga merupakan kawasan yang menjadi tumpuan pengguna internet di Malaysia, yang tertinggi di Malaysia lah. Okay? Dan kutipan data ini digunakan, ataupun kutipan data yang digunakan adalah menggunakan soal selidik dalam bentuk Google Form. Online lah kami distribute, kami edarkan secara talian. Okay, dan kami mendapat respon sebanyak 392, walau bagaimanapun hanya 373 sampel akhir yang boleh digunakan. Terdapat sampel yang tidak lengkap. Okay, teknik analisis data, kami menggunakan statistik deskriptif untuk membuat analisis terhadap profil demografi responden, manakala untuk hubungan di antara persepsi risiko dan tingkah laku pengguna terhadap pembelian dalam talian di Lembah Kelang, kami menggunakan model ataupun teknik regresi berganda. Ini adalah ujian kebolehpercayaan untuk konstruk dalam soal selidik, iaitu risiko kewangan, risiko produk, risiko masa, risiko penghantaran dan juga tingkah laku pengguna. Dan ujian Cronbach Alpha menunjukkan bahawa semua skor melebihi daripada 0.7 dan ini menunjukkan bahawa
konstruk ini adalah mempunyai ataupun adalah reliable, Dan model regresi yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti berikut. Okey, di mana pembuli ubah bersandar adalah tingkah laku pengguna dan pembuli ubah tidak bersandar ataupun pembuli ubah bebas, iaitu kewangan, risiko produk, risiko masa, risiko penghantaran, dan pembuli ubah kawalan iaitu jantina dan umum. Hasil kajian menunjukkan bahawa 3 daripada persepsi risiko adalah signifikan terhadap pembelian ataupun tingkah laku pembelian secara dalam talian, dan juga pembuli ubah kawalan umum juga mempunyai hubungan positif ke atas tingkah laku, iaitu semakin tinggi ataupun semakin berusia responden itu, pembelian ataupun tingkah laku dia akan lebih tinggilah, maksudnya dia mempunyai tendensi untuk membeli secara talian yang lebih tinggi. Okey, kalau kita lihat R-square atau selaras bagi model ini adalah 0.154, iaitu 15.4% daripada tingkah laku pengguna boleh dijelaskan oleh persepsi risiko, iaitu kewangan, produk, masa dan penghantaran. Okay, walaupun R-square ini rendah, tapi dia sejajar dengan kajian-kajian lepas. Menurut Ondetti 2013, R-square bagi kajian tingkah laku manusia adalah kurang daripada 20% kerana tingkah laku manusia ini suka diramal. Dan hasil kajian dan perbincangan seperti mana yang kita lihat daripada jadual tadi, risiko kewangan mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan dengan tingkah laku pengguna terhadap pembelian secara dalam talian. Ini sejajar dengan kajian yang dibuat oleh Javadi, Masud dan juga rakan-rakan yang lain dalam kajian-kajian yang lepas. So, dalam kata lain, semakin tinggi risiko kewangan, semakin rendah tingkah laku ataupun semakin rendah tendensi pengguna ini membuat pembelian secara dalam talian. Untuk risiko produk, dia mempunyai hubungan positif dan signifikan dan konsisten dengan kajian yang telah dilakukan oleh TAM tahun 2019. Walaupun kami menjangkakan hubungan di antara risiko produk dan juga tingkah laku pembelian ini adalah negatif, walau bagaimanapun kajian ini telah menunjukkan dapatan yang mempunyai hubungan positif. Okey, salah satu sebab mungkin hubungan ini adalah positif adalah kesetiaan pengguna terhadap sesuatu jenama dan juga status sesebuah syarikat e-dagang itu yang baik dan juga meyakinkan pengguna. So pengguna akan terus membeli secara dalam talian menggunakan ataupun melalui syarikat-syarikat tersebut. Okay? Risiko penghantaran juga mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dan sejajar dengan dapatan yang telah dilakukan ataupun diperoleh oleh Ogunnsula and Akanji 2018 dan Ong et al 2016. Ini mungkin disebabkan oleh polisi syarikat-syarikat e-dagang di Malaysia yang membolehkan pengguna menuntut pempasan sekiranya barang yang dibeli itu tidak sampai ataupun rosak dalam proses penghantaran. So ini akan menggalakkan lagi pembelian secara dalam talian. Bagi pembeli ubah kawalan umum seperti mana yang saya maklumkan tadi, mempunyai hubungan yang positif dan signifikan, di mana semakin tinggi ataupun semakin berusia seorang responden itu, tendensi dia untuk membeli secara dalam talian adalah tinggi. Ini sejajar dengan kajian yang telah dijalankan oleh Makintah Bobni 2021, Nursila et al 2019 dan juga Marriott and William 2018. Sebagai kesimpulan, persepsi risiko kewangan, risiko produk, risiko penghantaran mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku pengguna di lembaga kelam, di mana risiko kewangan mempunyai hubungan yang negatif dan risiko produk dan risiko penghantaran mempunyai hubungan yang positif dengan tingkah laku pengguna terhadap pembelian secara dalam talian di lembah kelam. Okay. Untuk implikasi kajian ini dijangka dapat membantu untuk memperkukuhkan pelaksanaan pengurusan risiko oleh syarikat-syarikat e-dagang di Malaysia. Dan kajian ini juga tertakluk ataupun terdedah kepada batasan kajian
di mana sampel hanya tertumpu di Lembah Kelang. Okay, mungkin kajian-kajian lepas, kajian-kajian akan datang boleh mempertimbangkan sampel di negeri-negeri yang lain. Selain itu, analisis yang dilakukan adalah secara am dan tidak tertumpu kepada produk tertentu. So dengan ini kajian-kajian lepas mungkin boleh, kajian-kajian masa hadapan mungkin boleh menguji kesan daripada persepsi risiko terhadap tingkah laku pengguna berdasarkan kategori produk dan juga perkhidmatan yang berbeza. Okey, dengan itu saya akhiri pembincangan saya pada kali ini. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh komen di bahagian komen dan insyaAllah saya akan reply, memberi feedback lah. Okey, terima kasih. Terima kasih pada pengajar sekali lagi. Terima kasih.